apa rakyat Malaysia. Dia bukan nyanyuk ya. Dia bukan nyanyuk. Dia tak nyanyuk. Yang nyanyuk tu engkau. Tun Mahathir adalah wali Allah. Kau dengar sekarang aku cakap. Tun Mahathir adalah wali Allah. Ni Salim Iskandar cakap ni. Tun Mahathir adalah wali Allah. Tapi bila disebut secara jelas bahawa Mahathir itu adalah wali Allah, ini sebenarnya yang boleh kita bahaskan dan kita pertikaikan lah. Ulama pun tidak wali Allah. Bukan semua ulama mendapat keramat ataupun wali Allah. Kalau kita tengok sejarah ulama-ulama terdahulu, contohnya macam Tok Kenali ya. Tok Kenali pun orang sebut dia sebagai keramat ya, Tok Guru yang keramat. Kepimpinan Anwar ini kalau dibiarkan, maka tanah Melayu ini tidak lagi menjadi tanah Melayu. Jadi ini bukan kritikan. Ini satu tuduhan. Dan tuduhan itu gagal dibuktikan oleh Mahathir. Sepatutnya kalau nak sebut, ya, di bawah pemerintahan PMB ini, tergadainya tanah Melayu, Mahathir kena bawa fakta. Kena sebutlah tanah Melayu kawasan mana, di daerah mana yang telah tergadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Tun Dr. Mahathir adalah wali Allah. Orang-orang yang terlalu taksub dengan Mahathir Mohamad, orang-orang yang terlalu menjunjung Mahathir Mohamad sehingga akan boleh kata Mahathir itu adalah wali Allah. Apa jenis ketaksuban yang kata Mahathir ni Allah bagi dia umur panjang, dia boleh baca Quran, otak dia cergas, dia berjalan pun hebat, semua okey. Sebab itulah dia ni layak sebagai wali Allah. Kita pun termenung sekejap bila seorang manusia ni yang bernama Salim Iskandar ni dia mengatakan wali Allah. Allahu Akbar. Apakah jenis kesesatan ni? Cuba hangpa tengok dan cuba hangpa fikirkan kembali. Wali Allah. Adakah wali Allah kemaruk kuasa? Adakah wali Allah melakukan fitnah terhadap orang? Adakah wali Allah tu melakukan kezaliman terhadap orang? Adakah wali Allah ni setiap hari duduk keluarkan kenyataan-kenyataan yang bercanggah? Wali Allah, nombor satu wali Allah. Nombor satu yang paling-paling kita boleh tengok dia tu wali Allah. Adab. Dia cukup seseorang yang dipilih oleh Allah. Adab dia sangat-sangat cantik. Adab dia sangat-sangat yang menyebabkan orang suka dekat dia. Adab dia tu cukup nombor one. Disebabkan adab itulah orang suka dekat dia. Disebabkan adab itulah orang akan main bersama dengan dia. Seperti mana yang kita tahu Rasulullah SAW diutuskan. Nombor satu adalah adab. Adab yang tertinggi yang dimulakan oleh Rasulullah SAW dengan adab. Sebelum diturunkan Quran, diturunkan semayang apa semua ni, nombor satu adab. Orang-orang ni, sahabat-sahabat Nabi boleh sayang, boleh cinta kepada Rasulullah ni disebabkan adab Rasulullah. Tetapi apa yang diperkatakan oleh seorang sahabat manusia ni, dia kata Tun Dr. Mahathir adalah wali Allah. Allahu Akbar. Hampa boleh fikir balik. Wali Allah, dia boleh kata wali Allah adakah suami wali Allah, isteri terus free hair, terus tayang aurat, anak-anak terus tayang aurat. Kan? Kalau ikutkan apa yang berlaku sentimen hak yang sedang viral sekarang ni soal wali Allah ni, kalau ikutkan kita tak perlu jawab pun, aku tak perlu pun aku buat video ni. Tapi disebabkan pembodohan ni, macam pembodohan yang diviralkan, nanti para pentaksub, para wala'un ni, sebab sekarang ni Mahathir dia dah bersama dengan Hadi Awang. Jadi pentaksub Hadi Awang terpaksa terima Tun Dr. Mahathir. So apabila keluarnya soal wali-wali Allah ni, para pentaksub, anak-anak muda yang tak tahu sangat soal politik, selok-belok politik ni, mudah sangat menerima nanti suatu hari nanti. Oh, biasa orang ni kata Mahathir wali Allah, semua pakat-pakat, oh betul lah. Sebab apa? Sebab mudah terpedaya, mudah terikut-ikut. So aku nak bawa dengan hampa hari ni ucapan Tuan Badan tu yang mengatakan Mahathir wali Allah, dan aku akan bawa dengan apa sama-sama dia nak sebut dia ada D tengah-tengah tu, Fauzuddin, macam itulah. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh manusia yang bersama Salim Iskandar. Jom sama-sama kita dengar. Dan Allah telah hantar dia punya satu hamba dia yang kat sini tengah selamatkan rakyat Malaysia. Dia bukan nyanyuk ya. Dia bukan nyanyuk. Dia tak nyanyuk. Yang nyanyuk tu engkau.
Bukan dia tak nyanyuk. Dia adalah Tun Dr. Mahathir. Allah bagi dia kecerdasan. Umur 98 tahun masih lagi baca Quran apa semua, dia tahu nak buat apa. Dia nyanyuk lah, dia ulang-ulang. Nyanyuk kemaruk kuasa. Aku cabang kau lah. Kalau aku buat VTT kau cakap Tun M tu nyanyuk. Aku dah lama tunggu ni, aku letih lah aku. Kan. Aku cakap ni, tahulah siapa yang aku cakap ni kan. Tun Mahathir adalah wali Allah. Kau dengar sekarang aku cakap. Tun Mahathir adalah wali Allah. Ni Salim Iskandar cakap ni. Tun Mahathir adalah wali Allah. Tun Mahathir adalah wali Allah. Aku cakap ni, aku Muhammad Salim bin Iskandar kata Tun Mahathir adalah wali Allah. Korang ada masalah? Korang ada masalah ke? Inilah asbab daripada ketaksuban. Ni Papa Gomo yang dulu hina Mahathir gila-gila punya, tiba-tiba dia boleh taksub Mahathir. Ada. Biasanya fulus lah. Fulus disebabkan duit, dia berlakunya ketaksuban. Tapi inilah kan, pembodohan ini kita wajib lawan. Kita wajib tentang supaya orang lain, rakyat lain, anak muda, orang tua, orang dewasa, orang tua tidak dibodohkan oleh puak-puak kumpulan-kumpulan ni. Sekarang ni daripada mata-mata puak-puak PAS yang macam pemimpin PAS ni, sekarang ni Mahathir dah jadi bersih. Mahathir dah jadi orang baik, orang alim disebabkan apa? Bersama dengan Hadi. Inilah pemikiran holot. Pemikiran yang pada aku teruk sangat lah. Disebabkan siapa-siapa yang macam parti gerakan mai duduk bersama dengan PAS. Cina tu, dia jadi Cina bersih, Cina Islam tu. Sebab apa? Sebab dia bersama dengan PAS. Kalau Cina-Cina lain tak bersama dengan PAS, semua jadi tak elok, semua jadi teruk. Sebab tu, orang-orang macam ni kita wajib hapuskan. Kita wajib buang jauh-jauh. Kita wajib pupuskan dekat atas muka bumi ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Abang Wan Fauzuddin. Tak apalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh dia soal yang kata Mahathir adalah wali Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Jom sama-sama kita dengar. Okey, hari ini saya cuma nak ulas seperti mana yang kita tengok di TikTok lah terutamanya, di media sosial, tentang satu setro yang pro kepada PN dan juga penyokong tegar kepada Atuk Saka, kan? Yang gelar dia Bengali tu lah. Salim Iskandar. Dia dengan bangganya membuat satu dalam TikTok lah, apabila dia menyatakan bahawa dia menganggap bahawa Mahathir Mohamad itu adalah wali Allah, dan dia sebutnya berulang kali, dia sebut nama dia sendiri, Salim Iskandar, bahawa saya menyatakan bahawa Mahathir itu, Tun Mahathir itu adalah wali Allah. Lepas tu dia tanya pula, apa masalah? Dia kata, apa masalah tuan-tuan? Saya nak kata Mahathir itu wali Allah, apa masalahnya? Okey, terima kasih kepada Ismail Shah hadir dari Kota Damansara. Siapa lagi? One Win ya. Kalau dia sebut pasal wali ni, kita boleh faham lah, wali ni ada wali hakim kan. Wali hakim ataupun dipanggil pemerintah. Wali. Wali hakim dan sebagainya, itu kita faham. Tapi bila disebut secara jelas bahawa Mahathir itu adalah wali Allah, ini sebenarnya yang boleh kita bahaskan dan kita pertikaikan lah, tentang wali Allah ini. Sebab kita nak menggelarkan seorang wali Allah, kita kena kenal ciri-ciri yang disebut sebagai wali Allah ini. Dia atas sikit pada orang keramat. Dia keramat ni bawah, wali Allah ni dia lagi tinggi. Maknanya setiap wali Allah ni, dia dah tentulah dia seorang ulama, orang pakar agama. Ulama pun tidak wali Allah. Bukan semua ulama mendapat keramat ataupun wali Allah. Kalau kita tengok sejarah ulama-ulama terdahulu, contohnya macam Tok Kenali ya. Tok Kenali pun orang sebut dia sebagai keramat, ya, tok guru yang keramat. Dan ada juga yang katakan dia wali Allah, dan memang sesuai pun. Kalau disebut sebagai seorang wali ataupun orang keramat. Kerana dengan ilmu dia ada, dengan kelebihan yang dia ada, ya, tingkah laku dia, akhlak dia, kemudian dengan keistimewaan yang dia ada, doa-doa dia yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimohon kepada Allah Taala itu dengan cepat dimakbulkan, kerana
terlalu dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wali Allah ini adalah orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya orang yang hampir dengan Allah ini adalah orang yang mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, kalau kita sentiasa melanggar apa yang Allah larang, jauh sekali kita nak berhampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah tentunya orang yang paling dekat dengan Allah Taala itu orang yang punya amal ibadahnya yang banyak, ilmunya yang tinggi, dan ilmunya dimanfaatkan kepada orang lain dan memiliki ciri-ciri akhlaknya yang baik. Ya, orang yang tidak cinta kepada dunia, dia cinta kepada akhirat. Orang yang mempamerkan kezuhudannya, ya, bersifat zuhud, yang tidak menunjuk-nunjuk akan kemewahan dan tidak suka kepada kemewahan. Ya, orang inilah yang dekat dengan Allah dan dialah selayaknya kalau kita nak panggil dia wali Allah. Ya. Tetapi bila orang Bengali ni, orang panggil dia Bengali, orang kata dia Bengali kan. Orang ini apabila dia menyebut tentang Mahathir itu wali Allah, jadi ini jadi satu perkara yang mengarutlah, ya, ketaksuban kepada Mahathir yang keterlaluan. Taksub dia kepada Mahathir itu keterlaluan sehingga dia meletakkan taraf wali Allah itu seperti Mahathir. Jadi ini yang harus kita lawan. Harus kita tentang orang yang berfahaman macam ini. Dia akan merosakkan orang-orang yang tidak ada ilmu agama, ya, ilmu asas agama. Kalau dia kata wali Allah, saya kata Mahathir itu wali Allah, paling tidaknya dia bagilah ciri-ciri untuk nak meyakinkan kepada orang ramai bahawa Mahathir itu adalah wali Allah. Jadi kalau Mahathir itu pun bukan ustaz, jauh sekali ulama, maka tentunya jauhlah lagi sekali daripada seorang yang karamat ataupun wali Allah. Kan? Nak panggil ustaz pun tak lalu kita dengan Mahathir ni. Kan? Nak panggil dia ustaz pun tak lalu. Bukan sekadar ustaz, nak panggil dia sebagai manusia pun kadang-kadang kita fikir, manusia ke apa Mahathir ni? Kalau kita tengok track record dia, ya, sewaktu dia ada kuasa ke, sewaktu dia tidak ada kuasa, sama je. Ya. Ya, perangai dia jahat, dia memecah belahkan orang, memfitnah orang, kerja dia nak menjatuhkan orang. Ini bukan ciri-ciri. Usahakan ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri ustaz pun tak ada. Usahakan ciri ustaz, ciri-ciri sebagai manusia, ya, yang beragama Islam pun tak ada pada dia. Ya, sebagai manusia yang beragama Islam, dia tidak akan ada sifat-sifat dendam, sifat-sifat cemburu, iri hati, dengki kepada orang lain. Tapi apa yang Mahathir lakukan sekarang ini, sifat-sifat dia adalah sifat dengki. Ya, dengki. Terutamanya kepada musuh politik dia yang paling utama, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa perkara baik yang dia nak sebut tentang Anwar? Tak ada. Tak ada, saudara. Ya, bahkan dia mereka cipta satu benda untuk memburukkan Anwar Ibrahim. Macam mana kita nak kata dia ustaz? Nak kata dia manusia sebagai orang Islam pun kita tak tergamak. Sebab orang kafir pun, orang bukan Islam pun kadang-kadang tak tergamak nak sebut seperti mana yang Mahathir sebut. Ya. Orang bukan Islam pun kalau dia nak hentam Anwar, ya, dia akan hentam perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara yang ada hujah, ada fakta. Ya, kalau kita tengok pemimpin MCA, pemimpin gerakan, ya, yang non-Muslim, MIC, kalau dia nak hentam pada menteri, dia ada hujah dia, ada fakta dia, dari sisi polisinya, dasarnya, dia akan hentam di situ. Ya. Tapi dia hentam ni, dia tidak menghentam di situ. Dia hentam peribadi. Ya, reka cipta. Kemudian menimbulkan persepsi. Ya. Seperti mana Mahathir kata, di bawah kerajaan paduan madani ini, ya, dia nak buat reformasi, dia kata. Mahathir sebut. Ya. Sedangkan dia kata, bawah Anwar inilah yang paling teruk sekali. Ya, kerajaan yang paling teruk pernah lahir dekat Malaysia. Ini Mahathir punya sangkaan. Tak apalah, dia tak setuju kalau dia nak kata Anwar ni paling teruk, itu tak apa, persepsi dia, persepsi orang politik. Ya, dia boleh kata saja Anwar ni lemah, dia boleh kata saja Anwar ni memimpin tidak baik, tidak boleh mengurus negara. Okey, kita boleh terima pandangan dari segi pandangan itu. Tetapi apabila dia membuat satu dakwaan, tuduhan, ya, yang melampau dan dengan menyatakan bahawa kepimpinan Anwar ini kalau dibiarkan, maka
tanah Melayu ini tidak lagi menjadi tanah Melayu. Jadi ini bukan kritikan. Ini satu tuduhan. Dan tuduhan itu gagal dibuktikan oleh Mahathir. Sepatutnya kalau nak sebut, ya, di bawah pemerintahan PMR ini, tergadainya tanah Melayu, Mahathir kena bawa fakta. Kena sebutlah tanah Melayu kawasan mana, di daerah mana yang telah tergadai. Ya. Dan sekarang ini apakah Anwar telah membina perlembagaan seperti mana yang dia sebut? Satu hari lagi dalam perlembagaan yang mengiktiraf Semenanjung sebagai tanah Melayu ini akan bertukar menjadi tanah berbagai kaum. Ya. Jadi sekarang ini tidak terbukti langsung. Ya. Dan Anwar tidak pernah menyatakan dan tidak pernah terfikir pun untuk nak ubah perlembagaan. Ya. Bahkan Anwar berulang kali dia sebut bahawa kajian perpaduan ini teguh memegang prinsip yang terkandung di dalam perlembagaan, khususnya berkenaan dengan raja-raja, khususnya berkenaan dengan agama, khususnya berkenaan dengan hak keistimewaan orang Melayu. Ya. Bahasa kebangsaan ini adalah perkara yang dipegang teguh oleh kajian perpaduan, bukan sekadar diucap melalui kata-kata, tetapi dimeterai menaiki perjanjian-perjanjian, ya, bersama dengan parti-parti yang bergabung dalam kajian perpaduan. Kita ada perjanjian, ada MOU, semua tanda tangan bahawa kesemua parti di dalam kajian perpaduan ini hendaklah menjunjung prinsip-prinsip yang terkandung di dalam perlembagaan, terutamanya melibatkan orang Melayu, agama Islam, bahasa Melayu dan raja-raja. Ya. Termasuk juga hak keseimbangan orang Melayu lah. Ini ditantangani oleh semua, termasuk DAP, ya, MCA, Barisan Nasional, ya, dan Pakatan Harapan, GPS dan juga GRS. Bukan sekadar cakap di mulut, tetapi ditandatangani. Ada fakta dia, ada dokumen dia. Tetapi yang keluar daripada Muhammad Mahathir ini hanya sekadar air liur basi saja, saudara. Dia tak bawa fakta pun. Tapi nak menimbulkan persepsi kepada orang ramai bahawa jangan benarkan kerajaan perpaduan ini menjadi kerajaan lama kerana akan tergadailah nasib orang Melayu. Akan tergadailah tanah Melayu. Ya, akan terancamlah agama Islam. Jadi orang macam ini yang kita nak sebut sebagai wali Allah, ya, nak sebut sebagai manusia pun tak tergamak. Ya. Nak sebut dia sebagai manusia yang bertamadun, ya, manusia yang berakhlak dan beradab, itu pun tak ada pada Dr. Mahathir ini. Ya. Belum lagi kita kira latar belakang dia. Ya, tentang pandangan dia tentang agama. Siapa tak tahu Mahathir berapa banyak dia menghina agama Islam ini, mempersendakan hukum-hukum Islam. Pernah keluar daripada Mahathir menghina hukum hudud. Ya. Hukum hudud yang potong tangan dan sebagainya. Dia pernah kata kalau hudud dilaksanakan, orang Islam akan dipotong tangan. Bila dah potong tangan, orang Islam dah tidak boleh bekerja, maka mundurlah orang Islam. Sebab orang Islam semua dah tak ada tangan. So orang Islam dah tak ada kaki. Kalau buat hudud, itu secara tidak langsung menghina hukum Allah. Ya. Menghina hukum Allah, seolah-olah Allah membuat hukum yang boleh menyebabkan Islam itu menjadi miskin. Sebab apa? Tangan tak ada, kaki tak ada. Sebab dalam Islam ni kalau dia mencuri, potong tangan sebelah. Kalau dia mencuri lagi, potong lagi sebelah. Mencuri lagi, potong kaki. Maka dia kata orang Islam dah tak ada tangan, tak boleh buat kerja, maka mundurlah Islam. Bermakna pada fikiran Mahathir bahawa hukum hudud ini boleh memundurkan umat Islam. Saudara, soal kita nak laksana atau tidak hukum Islam itu, waktu bila kita nak laksanakan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saudara. Tapi jangan hina, jangan persendakan. Kalau tak nak buat, kalau belum nak buat lagi hukum hudud, jangan kita persendakan. Jangan kita hina. Mempersendakan dan menghina hukum hudud ini melibatkan akidah kita. Tidak percaya kepada hukum Allah, maka kita jadi kufur. Kita tidak beriman dengan hukum Allah. Kerana hukum hudud itu terkandung di dalam Al-Quran. Menolak hukum yang terkandung dalam Al-Quran, dia hanya melibatkan akidah kita. Dan Mahathir pernah melakukan perkara ini. Belum lagi dia cerita tentang sunnah Nabi. Dia mempersendakan sunnah Nabi. Ya, pernah dia kata, ya, zaman Nabi dulu, Nabi simpan janggut kerana tidak ada pisau jilid. Itu satu penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang membawa Islam ini, ya, yang Allah turunkan kepada kita untuk membawa Islam ini.
tetapi sanggup dan tergamak Mahathir mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mempersendakan pakaian aurat bagi wanita. Zaman Nabi dulu orang pakai niqab, orang pakai jilbab, ya, pakai pakaian menutup aurat, niqab dan sebagainya. Dia kata pada zaman itu, zaman Arab, orang Arab dia kata duduk kat padang pasir. Dekat padang pasir ini dia kata bila angin tiup kuat, pasir akan berterbangan. Maka nak mengelakkan pasir kena tubuh mereka, nak mengelakkan pasir kena muka dan mata mereka, maka ketika itu orang Arab tutup muka pakai jilbab. Dia guna akal untuk nak mengatakan bahawa pemakaian menutup aurat itu tidak ada dalam Islam. Ini cara Mahathir, saudara. Apakah ini kita nak gelar dia wali Allah? Bukan sekadar itu. Ya, kita dengar sendiri apa yang disebut oleh isteri beliau, Siti Asmah. Saudara boleh Google sendiri. Ya, Siti Asmah apabila balik daripada umrah, wartawan tanya, ada orang tanyalah, ya, balik daripada umrah, bila dah Siti Asmah nak pakai tudung? Ya. Di saat ketika ramai orang dah mula pakai tudung. Ya. Orang tanya bila Siti Asmah nak pakai tudung? Apa jawab Siti Asmah? Memang dia nak pakai tudung, dia kata. Ya, tetapi suami dia melarang dia pakai tudung. Bukan kita tuduh. Saudara boleh Google dan keluar dalam surat khabar kenyataan Siti Asmah ini. Dia kata suami dia melarang dia menutup aurat pakai tudung ni. Bayangkan saudara, ya, sepatutnya sebagai suami dia yang menggalakkan isteri dia menutup aurat. Ya, dia menggalakkan isteri dia menutup aurat. Bahkan boleh dia paksa isteri dia menutup aurat sebagai suami. Kan? Tetapi kalau dia sendiri tak benarkan isteri dia nak bertudung, apakah ini kita nak sebut dia sebagai wali Allah? Jauh terpesong, saudara. Sebab tu saya katakan Saleh Iskandar ini, ya, pemuja atuk ini, pemuja taksub. Kalau seorang dia taksub, dia nak sesat seorang, tak apa. Masalah dia akan menyesatkan orang lain. Sebab kenyataan dia buat itu secara terbuka. Dia buat secara live di TikTok. Menjadi konten dan disebarkan. Sebab itu kita harus jawab. Ada orang kata, buat apa nak layan dia? Dia bukannya pemimpin besar pun. Ya, Bengali mana entah jual roti, mana entah. Mungkin dia bercakap kadang-kadang dia mabuk, tak sedar diri, minum toddy banyak. Ya, mungkin dia merepek, buat apa nak layan? Saudara, kita bukan layan kerana dia pengaruh atau tidak. Kita kena jawab sebab kita tak mahu ada orang yang mendengar, orang yang jahil, ya, akan termakan dengan kata-kata dia. Sebab itu kita jawab. Supaya tidak ada orang sesat dengan orang sesat seperti dia. Cukuplah dia nak sesat, dia sesat seorang lah. Ya. Kalau dia nak suka kepada atuk, boleh saja dia suka kepada atuk. Tapi jangan sampai babitkan agama. Jangan sampai nak perbodohkan dan nak menghina agama Islam. Kamu suka kepada atuk, mungkin kerana atuk tu keturunan kamu juga, ada darah-darah sikit macam kamu suka dengan dia, itu hak kamu. Kamu nak suka dengan dia. Kamu nak suka kepada atuk sebagai hebat dia pendagarawan dan sebagainya, itu hak kamu. Tetapi jangan kamu gunakan agama, ya, dengan cara menyeleweng kerana nak mempengaruhi orang lain. Apabila kamu mengatakan Mahathir adalah wali Allah, ini menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan letakkan wali dia orang seperti ini. Ya. Dan kita tahu bahawa wali Allah ni orang paling hampir dengan Allah, yang dekat dengan Allah, yang takut dengan Allah. Apakah Mahathir takut dengan Allah? Ya. Apakah Mahathir takut dengan Allah? Ya. Sampai hari ini pun, saudara, sampai hari ini pun dia masih dengan agenda jahat dia. Dia tidak peduli dah tentang hukum. Nak fitnah orang, nak memecah belahkan orang Melayu, nak memecah belahkan orang Islam, menghasut orang Melayu, menghasut orang Islam. Ini bukan ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri ustaz pun tak ada pada Mahathir Mohamad. Dia pemecah belah dalam negara kita. Ya. Mungkin dia dilahirkan di Malaysia ini hanya untuk memecah belahkan orang Melayu, hanya untuk memecah belahkan sesama kita orang Islam. Kita ada fakta, kita ada rekod untuk menunjukkan apa yang diperkatakan. Ya. Mana parti politik yang Mahathir sertai yang boleh aman daripada gangguan Mahathir? Tak ada, saudara. Tak ada parti politik yang tidak pernah, ya, rosak,
hancur kerana adanya Mahathir Mohamad. Mana-mana rumah pun dia masuk akan roboh. Mana-mana tempat pun dia pergi, dia akan memecah belahkan orang. Kalau parti dia sendiri, ya, parti yang dia sertai sebagai parti yang pertama dalam politik, iaitu parti UMNO. Kalau UMNO itu sendiri pun dibuat keluar masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap kena pecat, masuk balik. Akhirnya sampai ke peringkat dia mengharamkan parti UMNO kerana kepentingan politik dia. Dia sanggup lakukan UMNO sedemikian rupa kerana nak memenuhi nafsu politik dia. Ini Mahathir Mohamad. Kalau dia boleh tergamak nak menghancurkan parti UMNO yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri selama 22 tahun, pelik apanya dia boleh menghancurkan Pakatan Harapan? Tak pelik. Tak pelik, saudara. Kacang dia bagi dia. Ya. Dia tak peduli orang berjasa dengan dia. Dia tak peduli orang bagi tempat kedudukan yang terbaik untuk dia. Dia tak peduli. Ya. Dia tak peduli apa yang pernah dijanjikan. Dia tak peduli. Kalau aku nak, aku nak. Kalau aku tak nak, aku tak nak. Dia macam tu. Kalau nak suruh aku jadi pemimpin, kau orang kena sujud dan cium tapak kaki aku. Kalau tak ikut cakap aku tahu dah nak buat macam mana. Itu yang terjadi kepada Pakatan Harapan. Itu yang terjadi pada Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan tak mau ikut segala kehendak dia. Ya. Sebab kita nakkan sebuah kerajaan Pakatan Harapan yang melaksanakan reformasi. Dia tak mau laksanakan reformasi. Dia tak nak lakukan reform. Walhal kita dah berjanji dengan rakyat. Ya. Pakatan Harapan dah berjanji dengan rakyat kita nak melakukan reformasi sekiranya kita kerajaan. Tetapi kita meletakkan pemimpin yang salah waktu itu. Bagaimana reformasi nak dilaksanakan kalau kita mengangkat seorang diktator sebagai pemimpin? Musuh bagi diktator adalah reform. Ya, diktator tidak suka kepada reform. Jadi kita meletakkan diktator sebagai pemimpin, maka kita tidak akan dapat menyaksikan reformasi berlaku. Sebab itu waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, saya selalu ulang, dia tidak akan mampu melakukan reformasi. Kerana kunci reformasi itu berada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kunci reformasi itu berada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang waktu itu berada dalam penjara. Maka ketika itu kita bersabar untuk menunggu saat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab itu Mahathir Mohamad takut kepada reform yang nak dibawa oleh Anwar. Ya, sebelum Anwar naik, dia kena buat sesuatu supaya reformasi tidak berlaku dalam negara. Maka dia lakukan apa yang dia telah lakukan, iaitu satu pengkhianatan. Ya, satu pengkhianatan. Dia sanggup berpakat dengan Haji Hadi, seperti mana Haji Hadi akui sendiri. Ya, dia pernah jumpa dengan Mahathir untuk mengajak Mahathir mewujudkan kerajaan Melayu Islam. Dia sanggup bertemu dengan Haji Hadi. Ya. Kenapa? Kerana nak menyekat Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini bukan kita kata. Haji Hadi pun mengaku bahawa dia mastermind daripada langkah Sheraton. Apa yang Haji Hadi buat ini seperti fungsi iblis, iaitu dia tidak mahu melihat negara ditadbir oleh orang yang baik. Iblis tidak suka orang Islam bersatu. Sebab itulah Haji Hadi sanggup jumpa dengan Mahathir. Saudara boleh ingat tak? Sewaktu Mahathir mula-mula kat Supah menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan PH, orang yang pertama mengetuk pintu pejabat Perdana Menteri waktu itu bukan Anwar Ibrahim. Orang yang pertama mengetuk pintu pejabat Perdana Menteri itu adalah Haji Hadi. Dia datang 2-3 orang. Ya, dia sama dengan Mustafa Muhammad, Tok Pa. Tak salah saya satu lagi, Nek Amar. Bersama dengan Haji Hadi. Bertemu dengan Mahathir Mohamad. Konon-konon kunjungan silaturahim. Konon-kononnya walaupun kami pembangkang, walaupun kami PAS, kami tetap juga akur dengan kerajaan baru kepimpinan Mahathir Mohamad. Kita ketepikan perbezaan politik, kata dia. Kita kena iktiraf sebab Mahathir telah pun dipilih oleh Agong sebagai Perdana Menteri. Maka Haji Hadi kata, ini menandakan PAS sikap terbuka. Kita boleh berbincang dengan Mahathir Mohamad. Sebenarnya ada udang di sebalik batu. Dan akhirnya diakui sendiri oleh Haji Hadi. Pertemuan dia dengan Mahathir
bukan untuk bincangkan tentang rakyat. Pertemuan dia dengan Mahathir bukan untuk mengajak Mahathir meningkatkan imej Islam, meningkatkan syiar Islam. Bukan pertemuan itu untuk mengangkat martabat Melayu. Pertemuan itu bukan untuk menjana ekonomi negara. Tapi pertemuan itu untuk mengajak Mahathir supaya tinggalkan Pakatan Harapan dan wujudkan kerajaan baru yang disebut sebagai kerajaan Melayu Islam ini. Itu aja. Pertemuan untuk melunaskan peribadi, kepentingan peribadi. Berpakat dengan Mahathir, kita boleh sokong Tun jadi Perdana Menteri. Tidak ada masalah, Tun boleh terus jadi Perdana Menteri. Asalkan jangan bersama dengan PKR, jangan sama dengan Amanah, jangan sama dengan DAP. Tinggalkan mereka dan bersamalah dengan kami. Itu hasutan yang dibawa oleh Ajadi terhadap Mahathir Mohamad. Tetapi perancangan Allah itu lebih hebat. Ya, Mahathir dah merasakan bahawa dia dapat sokongan. Ya, dia rasa UMNO dah sokong dia, Bersatu yang belah Muhyiddin akan sokong dia, dan PAS akan sokong dia, maka dia boleh kekal jadi Perdana Menteri. Tapi perancangan Allah, ya, tidak ada siapa yang menjangkakan bahawa akhirnya Mahathir juga dikhianati oleh Din Cirit. Sebab Din Cirit pun ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Last sekali, ya, apa yang dikejar tak dapat, apa yang dikendong keciciran. Ini yang berlaku pada Mahathir. Elok-elok kamu jadi Perdana Menteri, tapi tamak. Tamak. Sebab apa nak jadi Perdana Menteri lama lagi sampai mampus. Tak nak bagi ke Anwar Ibrahim. Macam mana cara dia? Jangan bagi kepada Anwar. Cara dia, kita kena jatuhkan kerajaan PH. Supaya bila jatuh kerajaan PH, tidak ada sesiapa lagi boleh menuntut janji. Selagi ada kerajaan PH, ya, rakan-rakan parti-parti dalam kerajaan PH akan tuntut janji dengan Mahathir. Mana janji kamu? Kamu nak serahkan kepada Anwar Ibrahim. Anwar dah bebas. Anwar dah menang di Polisen. Dia dah jadi ahli parlimen. Patut itulah waktu terbaik untuk Mahathir serahkan kepada Anwar. Oleh kerana itu, Mahathir sanggup nak jatuhkan kerajaan PH. Sebab kalau jatuh saja kerajaan PH, bentuk kerajaan Melayu Islam ini, Mahathir akan terus jadi Perdana Menteri sampai mampus. Tidak ada siapa pun boleh mendesak dia menyerahkan kepada Anwar Ibrahim. Sebab perjanjian itu hanya terpakai kalau kerajaan itu kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kerajaan itu bukan lagi kerajaan Pakatan Harapan, bermakna tidak ada siapa lagi boleh mendesak dia meletakkan jawatan. Tapi itu perancangan dia. Ya, perancangan jahat dia. Tetapi Allah punya perancangan. Apabila Mahathir sendiri pun tak boleh jadi Perdana Menteri, yang jadi Perdana Menteri sebab itu adalah Din Cirit. Anak didik dia sendiri. Ya, melalui pengkhianatan juga. Kalau Mahathir khianat, Din Cirit juga khianat. Ya. Kedua-duanya sama saja, saudara. Kedua-duanya semuanya tamak dan rakus kuasa. Ini pemimpin yang ada dalam negara kita ini, yang hari ini melalak, menyalak, bercakap tentang Melayu, Islam. Oh, tentang kebajikan rakyat. Pada mereka lah pengkhianat yang telah menyusahkan negara selama ini. Kemelut ekonomi dan politik selama ini berpunca daripada pengkhianatan itu. Di bawah kerajaan PH dah elok dah ekonomi susun. Walaupun ketika itu Mahathir Perdana Menteri, tapi dikawal oleh menteri-menteri yang lain yang bekerja bersungguh-sungguh. Mengawal COVID dengan begitu baik waktu itu. Zero kematian. Sifar kematian. COVID diturunkan ketika itu. Pentadbiran yang cukup baik. Tunggu untuk Mahathir serah pada Anwar saja. Ya. Tiba-tiba kerajaan itu dijatuhkan. Kerana apa? Kerana ada munafik seperti Mahathir Mohamad. Ya. Yang digelar oleh Salim Iskandar ini sebagai wali Allah. Wali Allah kepada bapa dia. Ya. Wali Allah takkan buat kerja khianat. Tetapi perancangan Allah itu, ya, adalah perancangan yang paling tepat. Di mana Mahathir hilang kuasa dia sebagai Perdana Menteri, nak dapat jadi Perdana Menteri bawah kerajaan Melayu Islam pun dia tak dapat. Ini yang dikatakan, yang dikendong keciciran, ya, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Ini meroyan sekarang ni. Meroyan, saudara. Apa yang dia nak, apa yang diinginkan tak dapat. Dah lah tak dapat. Sekarang ni, ya, ada masalah.
Rakan-rakan baik dia, kroni-kroni dia dah diburu oleh SPRM. Ini masalah bagi dia, tekanan bagi dia. Orang khianat ni saudara, Tuhan tak akan bagi ketenteraman dalam hati dia. Banyak duit macam mana pun, kamu bilioner macam mana pun, tetapi kalau Allah tidak bagi ketenangan dalam hati, maka kamu tak boleh tidur malam. Tidur malam pun tak boleh. Tunggu masa je bila pula aku nak diseret ni. Kawan baik aku Daim dah mula dah siasat. Bangunan dah mula disita. Ya. Tunggu masa kamu. Sebab itu dia tak boleh tidur malam sekarang ni saudara. Walaupun dia banyak tapi tidak ada ketenangan. Kita lihat Anwar Ibrahim. Walaupun dia tak ada, dia bukan jutawan. Dia bukan bilioner. Dia tak ada gaji pun. Tapi kehidupan dia aman, tenang. Dia boleh bekerja. Hari Minggu dia boleh bekerja. Ya, waktu ada lapang sikit dia boleh bermain dengan cucu-cucu dia. Dia boleh jogging. Ya, pergi ke persidangan PBB pun sempat lagi dia berjogging. Tenang. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nak khianat orang. Hati dia tidak pernah cemburu, dengki dengan orang. Hak dia dirampas pun dia masih bertenang dan bersabar dan bertawakal. Sebab itu ketenangan ada pada Datuk Seri Ibrahim. Apabila kerajaan itu dijatuhkan, bermakna hak dia telah dirampas oleh orang, dia masih lagi dalam keadaan tenang. Dan dia bersabar. Dan dia menasihat penyokong-penyokong dia supaya bersabar. Dia selalu mengingatkan penyokong dia bahawa kuasa itu Allah tentukan. Kalau Allah nak angkat seorang itu menjadi pemimpin, dia boleh bila-bila masa saja. Kun fayakun. Kalau Allah nak tarik, Allah tarik bila-bila masa saja. Siapa sangka Muhyiddin boleh jatuh terlentang? Siapa sangka saudara? Dia sendiri pun tak sangka. Sebab itu bila dia umum letak jawatan, muka dia yang sembab itu bertambah sembab, pucat saudara. Sebab dia sendiri tak pernah sangka bahawa dia tergolek macam itu. Yang jatuhkan dia bukan Pakatan Harapan. Sepatutnya yang jatuhkan dia itu adalah Pakatan Harapan. Sebab dia yang mengkhianati Pakatan Harapan. Tetapi Allah tak bagi Pakatan Harapan jatuhkan Muhyiddin. Tetapi Allah atur kawan dia sendiri yang menjatuhkan dia. Supaya Allah nak tunjuk. Kalau kita khianat orang, tunggulah masanya orang akan khianat kita. Kita rasakan macam mana orang khianat kita. Hari ini Muhyiddin melalak melolong. Dia kata UMNO tak guna. UMNO mengkhianat kita dalam Perintah Nasional. Wah, bila dia kena khianat dia sedar. Tetapi bila dia khianat orang, dia tak sedar. Itu yang Allah tetapkan. Itu yang Allah janjikan. Kamu tak ingat. Ya, apa yang Allah kata? Jangan sekali khianat kawan. Nabi ajar kepada kita, kalau kita buat perjanjian dengan sesiapa pun, hatta dengan bukan Islam, dengan orang kafir, kalau kita buat perjanjian, wajib kita pegang kepada perjanjian. Walaupun dia orang kafir. Ini yang Nabi tunjukkan sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Kaum kafir, Nabi patuh kepada perjanjian. Kena patuh dengan perjanjian sebab kita sama-sama buat perjanjian. Tetapi Muhyiddin, Mahathir ini orang yang tidak patuh kepada perjanjian dalam Pakatan Harapan. Dia sanggup khianat dan dia terima pembalasan dia sekarang ini saudara. Di mana dia dikhianati oleh rakan dia sendiri UMNO dan dia jatuh terlentang. Dalam keadaan dia tak sangka dia akan jatuh. Sebab dia tak sangka dia akan jatuh lah, maka dia renovate rumah dia 38 juta. Sebab dia ingat dia boleh jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Konon-kononnya dia akan jadi Perdana Menteri seperti mana lamanya Mahathir jadi Perdana Menteri. Kalau Mahathir boleh jadi 22 tahun, takkan aku tak boleh. Aku muda lagi, kata Dan Cirit. Takkan aku tak boleh. Sebab itu dia renovate rumah dia, kediaman resmi Perdana Menteri itu 38 juta. Dalam keadaan rakyat tak makan. Dalam keadaan rakyat angkat bendera putih, dia boleh renovate rumah. Renovate saudara. Bukan rumah baru. Renovate 38 juta. Bayangkan duit rakyat digunakan waktu itu. Waktu rakyat hilang pekerjaan. Waktu rakyat hari-hari ada bunuh diri meningkat. Waktu rakyat beratus-ratus orang mati kerana COVID. Dia gunakan duit itu untuk mencantikkan rumah dia. Yang hanya dia dengan bini dia saja nak huni rumah itu. Belum kira lagi tempahan Mercedes 2 juta. Nak digunakan. Ya. Oh, dia kata saya dulu jadi Perdana Menteri, saya tak naik Mercedes, saya naik Proton juga. Betul lah. Sebab waktu itu Mercedes tak sampai lagi. Tak siap lagi. Memanglah kamu naik Proton. Sebab Mercedes belum sampai. Bila Mercedes sampai? Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru Mercedes sampai.
Tapi Anwar tak nak naik. Anwar suruh pulangkan balik dan ambil balik duit. Sebab hampir 2 juta saudara duit rakyat untuk kereta ini. Anwar tak tergamak nak kereta semewah itu dalam keadaan rakyat masih belum pulih. Dalam keadaan rakyat masih susah. Hasil daripada peninggalan kamu. Anwar pun tak tergamak nak tidur lena dalam rumah ligai Seri Perdana yang direnovate 38 juta. Dia tak tergamak saudara. Pasal dia tahu 38 juta itu duit rakyat. Darah rakyat yang kamu perah. Hasil titik peluh rakyat yang kamu perah, kamu nak bina rumah ligai kamu. Anwar rasa dia tak sanggup nak duduk rumah itu. Sebab itulah Seri Perdana dijadikan tempat medan ilmu. Setiap bulan dia memanggil ulama-ulama untuk mengadakan majlis-majlis ilmu di Seri Perdana. Orang macam ini pun kena maki sekarang ni siang malam. Dan orang yang memusnahkan negara itu dipanggil sebagai wali Allah kononnya. Saudara boleh berbeza politik. Saudara bolehlah nak sokong Bersatu ke, nak sokong PAS ke, terpulang pada saudara. Tetapi jangan sampai ke tahap itu. Kebodohan sampai ke tahap itu saudara diperbodohkan. Bangga Mahathir sebagai idola. Hanya kerana Mahathir bercakap tentang Melayu hari ini. Hanya kerana Mahathir memuji PAS sekarang ini. Hanya kerana Mahathir menjadi penasihat pada 4 negeri, maka saudara rasa Mahathir dah cukup hebat. Mahathir pernah kata, dia mengaku sendiri di dalam program Keluar Sekejap bersama KJ. KJ kata kenapa Mahathir dulu suka anti dengan DAP. Tiba-tiba bersama Pakatan Harapan boleh memuji DAP. DAP bukannya parti perkawaman. DAP bukan menentang Islam. DAP bukan menentang orang Melayu. DAP juga bukan menentang raja-raja. Bila tanyakan soalan itu kepada dia, apa jawab Mahathir? Saya waktu itu memuji DAP kerana saya nak gunakan DAP. Saya nak gunakan DAP. Kalau dengan DAP dia boleh pergunakan, ya, tidak mustahil PAS hari ini juga dipergunakan oleh Mahathir. Cuma PAS bodoh tak sedar tipu daya Mahathir. Walaupun Tuhan dah tunjuk dengan jelas, ya, tunjuk dengan jelas perangai Mahathir Mohamad ini. Tetapi pemimpin PAS tak pernah belajar daripada sejarah. Bahkan dia mensucikan Mahathir. Dia boleh bawa kisah para sahabat. Dia bawa zaman Nabi. Kerana nak mensucikan manusia bernama Mahathir Mohamad. Apa kata PAS? Sedangkan Sayyidina Omar dulu pun adalah musuh Islam, dia kata. Sayyidina Abu Bakar dulu pun musuh Islam, dia kata. Ya? Lagi hebat kezaliman dia. Tetapi akhirnya bila dia memeluk Islam, dia menjadi orang yang baik, menjadi khalifah dan orang yang taat kepada Nabi dan juga taat kepada agama Islam. Dia nak samakan kisah itu dengan Mahathir. Nak menghalalkan bagaimana PAS kena terima Mahathir sebab Mahathir ini dianggap seperti mana zaman sahabat dulu. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar yang sebelum Islamnya adalah manusia yang anti-Islam, lawan Islam. Tetapi akhirnya bersama dengan Nabi, ia mendokong perjuangan Nabi. Jadi nak bawa kisah itu, nak menghalalkan tindakan PAS membawa Mahathir. Saudara, Mahathir ni masuk dalam PAS bukan dia kafir. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar asalnya dia bukan Islam. Dia masuk Islam dan berjuang bersama Islam. Mahathir Islam dah. Lama dari Islam. Dan dalam Islam itulah dia mengkhianati. Orang Melayu dia khianat, orang Islam pun dia khianat. Waktu dia ada kuasa, apa dia kata pada orang Melayu? Melayu malas. Melayu mudah lupa. Yang tak malas siapa? Tun Daim. Yang tak malas siapa? Ya, Syekh Mu'tah Al-Bukhari. Yang tak malas siapa? Ya, kawan-kawan dia, kekoloni dia yang lain. Yang lain semua malas. Anak dia tak malas. Sebab tu anak dia boleh kumpul kekayaan. Apa yang dia tak sebut tentang Islam? Punya marah dia dengan Islam waktu itu. Dia menganiayai negeri Kelantan dan Terengganu. Rampas royalty. Dia sendiri mengaku.
Dia menzalimi waktu dia jadi kerajaan, dia menzalimi Kelantan dan Terengganu. Dia sendiri mengaku. Apa yang dia tak kata pada almarhum Tun Guru Aziz? Dia anak tirikan Kelantan waktu itu. Tapi bila dia bersama dengan PAS, PAS telah pun membersihkan segala-gala dosanya. Tak perlu Mahathir nak bertaubat, tak perlu Mahathir nak minta maaf, PAS telah pun membersihkan. Tak perlu Mahathir nak tarik balik dakwaan dia mengatakan yang mati di Memali itu mati katak. Tak perlu Mahathir minta maaf, PAS telah pun memaafkan. Tak perlu Mahathir menarik balik kenyataan dia bahawa PAS parti ajaran sesat. Tak perlu Mahathir tarik balik, PAS telah memaafkan. Orang seperti inilah dijadikan rakan oleh PAS. Dan PAS menjadikan Anwar sebagai musuh. Ya? Walhal Anwar sepanjang politik dia tak pernah keluar daripada mulut Anwar. Walaupun dia berlawan, bertentangan dengan PAS sekalipun, tak pernah keluar daripada mulut Anwar PAS parti ajaran sesat. Tak pernah keluar daripada mulut Anwar mengkapirkan orang PAS. Tak pernah keluar daripada mulut Anwar menghina sunnah Nabi. Menghina hukum hudud. Tak pernah keluar daripada mulut Anwar Ibrahim. Apa yang Mahathir pernah ucapkan, tak pernah diucapkan oleh Anwar Ibrahim. Tetapi Haji Hadi memilih Mahathir berbanding daripada memilih Anwar Ibrahim. Nak pilih kawan pun tak boleh. Tak tahu beza mana satu kawan yang boleh diajak untuk jadikan kawan kita. Sebab itu dia akan merosakkan PAS. Percayalah saudara. Tak ada parti yang selamat kalau berada bersama dengan Mahathir. Allah dah tunjukkan tapi PAS tak nampak. Satu hari nanti barulah ahli PAS akan menyesal. Hancurnya parti PAS yang dibina dengan begitu kukuh dan kuat di zaman almarhum Tun Guru Aziz, di zaman almarhum Fadeno, ya, yang dibina dan orang yakin ketika itu dengan PAS, semua kaum yakin dengan PAS waktu itu. Tetapi di zaman Haji Hadi Awang, PAS bertambah ditolak oleh orang. Ada Melayu yang sokong pun bukan 100% Melayu yang sokong PAS. Melayu yang walaupun yang bodoh, yang taksub, yang jumut saja bersama dengan PAS. Melayu-Melayu yang cerdik, yang tahu, yang tidak boleh perbodohkan, tidak lagi menyokong PAS. Kaum lain lagilah lari daripada PAS. Allah dah beri kesemewahan dan nikmat kepada PAS apabila berbagai kaum menerima PAS. Tetapi PAS tidak pernah bersyukur. Apabila hari ini ada orang mengatakan Mahathir itu wali Allah, tak ada pemimpin PAS yang nak tegur. Ya? Mungkin dia setuju, mungkin dia redha, mungkin dia percaya. Ataupun dia tahu tak betul. Tetapi sebab orang ini adalah geng dia, maka dibiarkan. Cuba kalau yang bercakap itu adalah penyokong PH. Berlompat. Ustaz Azhar Idrus akan ulas, ustaz ni akan ulas, ustaz ni akan ulas. Tetapi datangnya daripada perkataan orang setru mereka, semuanya bisu. Jadi syaitan bisu. Tak ada orang nak tegur, tak ada orang nak ulas. Itu dia agama sekarang ini, saudara. Apabila agama dicampur aduk dengan politik, ya, hukum agama adalah berdasarkan kepentingan politik, inilah jadinya. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Abang Wan Fauzuddin. Fauzuddin. Jadi alhamdulillah. Jadi kita Mahathir ni kan, Mahathir Hadi ni, kita tolonglah kita flashback balik yang sebelum-sebelum ni. Daripada tahun 80-an, daripada tahun 70-an, daripada zaman Mahathir duduk di dalam UMNO, menghapuskan UMNO dan mencipta UMNO, dan dia ambil alih UMNO. Dia ambil alih UMNO dan dia suka-suka hati dia, sehinggalah dialah Perdana Menteri yang paling panjang di atas muka bumi Malaysia. Sepanjang 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Apa yang tak berlaku? Hilang kebobrokan tata kelola semua tak ada. Kan? Harap waktu Anwar naik menjadi Menteri Kewangan sahaja kita boleh tengok. Ni belanjawan, ni negara kita surplus, duit lebih daripada perbelanjaan. Ada duit lebih. Dan apabila Anwar dipecat, kita boleh tengok apa yang berlaku waktu Anwar kena pecat. Hutang negara ketika itulah bermulanya naik disambut oleh Perdana Menteri lepas tu naik sampailah
Ismail Sabri yang terakhir 1.5 trilion dengan bill out syarikat-syarikat anak dia, dengan bill out sana bill out ni. Tun Daim bekas bekas menteri kewangan di dunia yang keluar dan selepas melepaskan jawatan menteri kewangan yang menjadi billionaire. Bayangkan, bekas menteri kewangan yang menjadi billionaire, ada satu menara yang puluhan tingkat yang bernilai 2.7 bilion ringgit. Kira tengok, mana ada menteri kewangan setakat ni yang dapat kekayaan tahu tu. 2 kali Tun Daim tu dilantik menjadi menteri kewangan. 2 kali je. Itu orang kata, apabila Mahathir dengan kroni-kroni dia, mereka akan sailang Anwar Ibrahim daripada jadi Perdana Menteri kau-kaunya. Dan setelah Anwar berjaya jadi kira Perdana Menteri, mereka punya gundah gulana, takut, huru-hara takut ni, sebab itulah sedang berusaha untuk menjatuhkan Anwar. Dan apabila budak-budak dia yang di bawah ni sedang buat kerja, duk keluarkan kenyataan-kenyataan yang mengarut, sehingga dia duk kata kawan ni, wali Allah lah, itulah ini, kata Allahu Akbar. Amat memalukan, amat merosakkan agama Islam, amat menjatuhkan martabat agama Islam. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mereka sendiri yang amat menjatuhkan agama Islam. Kecewalah sangat-sangat. Kita sebenarnya dalam Malaysia ni kan, sebenarnya umat Islam dalam Malaysia ni yang ada yang berperangai macam ni, sehingga taksub macam ni, hingga mewalikan orang tu senang-senang je. Kan? Dia bukan wali lah, Bib. Kalau dia wali, isteri dia pakai purdah, Bib, duk tua-tua macam tu. Anak-anak dia tak ada duk bela anjing dalam rumah ke. Anak-anak dia tak ada duk pakai singlet pergi ke mana pergi ke sini. Anak-anak dia mesti pakai purdah. Mesti tutup nikab, tak pakailah seluar pendek, takkan belilah Bugatti Veyron. Takkanlah, sehingga kekayaan belasan bilion ringgit anak-anak dia. Anak-anak dia takkan buka hotel seluruh Malaysia. Takkan menunjukkan kemewahan-kemewahan. Kalau benar si Mahathir ni adalah seorang wali Allah. Ini kita boleh tengok kemaruknya kuasa, kan, kemaruk ketakutan untuk, dari takut masuk SPRM, takut masuk penjara, takut aset-aset Mahathir dengan Tun Daim ni disita. Sebab tu kita boleh tengok kan, kemaruk. Rakan dia yang bersama dengan dia pun lagi kemaruk dia nak jadi kerajaan. Sebab pernah rasa nikmat kekuasaan, pernah rasa nikmat ada kuasa, ada tempat, ada kedudukan. Hadi Awang boleh tengok, boleh jadi duta khas bertaraf menteri makan gaji buta. Jadi duta khas Timur Tengah, belah-belah Arab Saudi, tapi Arab Saudi pun tak boleh masuk. Sepanjang 33 bulan jadi duta khas bertaraf menteri. Berapa kali, ataupun hampa pernah tengok ke Hadi Awang naik kapal terbang pergi ke Arab Saudi ke, UAE ke, negara-negara Arab lain ke, Mesir ke, mana ke, hampa pernah tengok? Dia melaksanakan tugas dia. Pernah tengok? Sebab tu keluar pakat-pakat rakyat Malaysia keluarkan juga kenyataan makan gaji buta sebab tak buat kerja. Jadi inilah, janganlah mudah membodohkan orang. Apa yang berlaku tempoh sepanjang Hayat Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Kematian, belasan orang mati asbab tragedi Memali. Sebab 2 orang kepimpinan yang mengasuh ketaksuban daripada segi Hadi Awang. Hadi Awang mengajar ketaksuban dekat kampung Memali, dekat kampung dekat dengan rumah ayah aku. Dan juga daripada segi kerajaan, di bawah kepimpinan Mahathir waktu tu mengarahkan pergi tangkap yang beberapa orang yang perlu ditangkap atas ketaksuban Hadi, kan? Jangan lawan kerajaan. Sebab tu dia patut serahkan diri. Dan berlakulah kematian. Daripada segi Syed Mahathir mati katak, Syed Hadi syahid. Last depa dua bersama-sama. Dan bila orang tanya pasal Memali, ini adalah soalan-soalan setan, suara-suara setan yang menyoalkan soal tragedi Memali. Allahu Akbar. Amat memalukan kita ada kepimpinan macam ni. Orang-orang macam ni, parti-parti yang macam ni,
ketaksuban yang macam ni wajib hapuskan, sebab mereka ni lah yang akan bawa perpecahan umat di dalam negara kita. Mereka lah yang akan pecahkan negara kita. Mereka yang akan buat pergaduhan besar-besaran. Mereka akan hapuskan kedamaian, keamanan di dalam negara kita. Kita kena ingat muka-muka wajah-wajah ni. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.